Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dihormati para pegawai, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu tentang bahaya ujub. Ujub. Apa makna ujub? Ni kita akan terangkan. Secara umumnya ujub ini adalah penyakit yang boleh mencacatkan segala amal ibadat yang kita buat kepada Allah selama ini. Apa erti ujub? Ujub ni orang yang merasa heran dengan kehebatan diri dia sendiri. Hebat aku boleh pergi masjid sedang-sedang PKP begini. Dia rasa hebat. Hebat aku boleh pergi masjid walaupun kena bawa topeng, walaupun kena bawa sejadah, kena macam-macam, masih boleh pergi. Hebat aku. Itu ujub namanya. Sebab itu ujub ni penyakit. Dia berbeza dengan sum'ah. Sum'ah ni dia suka didengar oleh orang amalannya itu. Kalau macam riak, dia suka orang nampak amalan dia itu. Kalau takbur, dia membesarkan diri dia yang memang tak besar. Dia orang grade biasa saja. Tapi kalau bercakap, pokok boleh tumbang, lembu boleh terbang. Dia cakap sedap, dia membesarkan diri. Betul, takabur, membesarkan diri. Orang Melayu panggil kaduk naik junjung, mahal tali dari beruk. Takbur lah. Dia kalau orang tu dah memang orang besar, dia tak gitu. Dia tak gitu. Ujub pula lain. Dia merasa heran dengan kehebatan dia. Itu ujub. Orang putih dia panggil narsis. Narsis ni asal daripada cerita Yunani kuno. Ada satu legenda dalam Yunani kuno, satu watak nama Narcissus. Narcissus ini dia jatuh cinta dengan diri dia sendiri. Satu hari dia duduk dekat kolam. Dia pandang air dalam kolam, dia tengok muka dia. Muka dia sebenarnya. Dia jatuh cinta pada diri dia sendiri. Akhirnya hari-hari dia duduk tepi kolam sebab dia nak tengok muka dia sendiri. Dia sanggup sampai peringkat tak makan, tak minum, rindu nak menengok mukanya sendiri dalam kolam. Akhirnya mati dan dia berubah menjadi bunga, narsisis. Ni cerita legenda Yunani kuno lah. Jadi pada perkataan tu mungkin narsis, orang yang begitu takjub dengan kehebatan diri sendiri. Sebab itu ujub ini benda yang kita mesti lawan. Dalam satu hadis Nabi sebut salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang boleh menjahanamkan seorang manusia. Syuhun muta' wa hawan muttabi' wa i'jabul mar'i binafsih. Perkara pertama boleh menjahanamkan kita, kedekut, luar biasa kedekut. Bukan sekadar kepada orang keliling, pada diri sendiri pun kedekut juga. Yang kedua, hawa nafsu yang tak boleh dikawal, boleh merosakkan. Dan yang ketiga, orang yang kagum pada diri dia sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Sebab itu ketiga-tiga bahaya ini kata ulama wajib dilawan. Bila berasa kedekut je nak menolong, lawan. Itu bisikan setan. Datang anak saudara, Pak Su pinjam duit, setan bisik, pas muka dia tak ada orang lain. Bapak dia mana? Setan bisik. Lawan. Ada, tak ada, bawa pergi minum dah lah. Mesti dilawan. Nafsu, dia ngajak benda-benda tak senonoh, jumpa amoy ke jumpa benda yang tak senonoh, lawan, kata Nabi. Dan yang ketiga, bila rasa kagum dengan diri sendiri, lawan, kata Nabi. Rasa ujub inilah, kata ulama, seburuk-buruk sifat dan amat dicela oleh Allah. Bahkan ujub ini kalau ada duduk dalam hati seseorang, dia ada satu penyakit lain pula. Dia merasa diri dia saja baik, semua orang jahat belaka. Itu peringkat tinggi ujub.
Sampai satu peringkat dia merasakan hak masuk surga dia je, orang lain tak masuk. Ni pok neraka belaka ni, pok surga kita. Sampai peringkat itu dia terlalu kagum dengan kebaikan diri dia. Sebab itu dalam hal ini Allah Ta'ala larang, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa diri kamu lebih suci, sebab Allah lebih tahu siapa paling takwa. Jangan merasa kita paling baik. Baru masuk tarikat misalnya, baru belajar zikir baru, terus nampak orang lain ni neraka belaka dah. Tak boleh. Jangan menganggap diri paling suci. Baru mengaji Ihya Ulumuddin, baru habis bab 1 dah rasa alim, orang lain semua jahil. Tak boleh. Dia jangan merasa paling suci, kata Allah Ta'ala. Kalau kita rujuk sejarah, mengapakah iblis yang asal usulnya adalah makhluk Allah yang begitu mulia, begitu rajin bertasbih, beribadat kepada Allah, bukan di dunia, di surga. Para malaikat hormat pada dia, sampai peringkat dia jadi ketua kepada malaikat. Tapi akhirnya dia bukan sekadar diusir, bahkan dikutuk sampai kiamat. Marah betul Tuhan pada dia. Apa sebab? Why? Sebab dia rasa dia lebih baik daripada makhluk lain. Allah rekodkan dalam Quran, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbartu am kunta minal alin. Tuhan tanya, wahai iblis, apa sebab engkau tak nak hormat kepada ciptaan aku ini, Adam ini? Adakah kamu sombong, atau kamu rasa kamu am kunta minal alin, awak lebih tinggi daripada makhluk lain? Jawab iblis dengan selambanya, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dengan berani iblis jawab, ya, kata iblis, saya lebih baik daripada Adam ini, sebab engkau ciptakan dia dari api, ciptakan saya daripada api, sedangkan dia hanya dicipta dari tanah yang kotor saja. Punyalah dia pandang hina kepada Adam. Maka Allah Ta'ala menyambut, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Maka Allah Ta'ala murka. Kata Allah Ta'ala, iblis, nyah kamu daripada surga, keluar daripada sini, aku akan kutuk sampai bila-bila, sampailah hari pembalasan. Surah Sad ayat 75 sampai 78. Maka ulama mengatakan itulah kemuncak ujub. Baik itu kena kawal. Kalau tidak dikawal, kita sampai peringkat esok jadi macam iblis, merasakan kita lebih baik dari semua orang. Hanya bermula dengan rasa kagum saja dengan kebaikan diri sendiri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sifat ujub kalau ada saja nyinggah dalam hati, cepat-cepat dibuangkan. Bagaimana cara membuang? Iaitu dengan memperbanyakkan istighfar dan tidak henti-henti menyebut satu kalimat. Ini ulama ajarkan. Nabi menyebut wa an uksira min la haula wala quwata illa billah. Nabi mengajarkan mulut mesti siasa menyebut la haula wala quwata illa billah. Apa saja ibadat yang kita buat mesti kita letak pada Tuhan, la haula wala quwata illa billah. Mesti gantung dengan Tuhan. Kita boleh semayang, Tuhan yang bantu. Kita boleh pergi masjid, Tuhan yang bantu. Segala-galanya Tuhan, baru selamat dari ujub. Itu sebab kalau orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Tapi kalau hayya 'alas salah, kita akan jawab la haula wala quwata illa billah. Kita gantung hidup pada Allah. Gantung hidup pada Allah. Sebab ada orang kadang-kadang kalau dia lupa dengan memahami makna la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah saja, maka dia tak akan rasa syukur melakukan ibadat. Tuan-tuan, masjid negeri ni tengah bandar. Tuan-tuan di sini bukan duduk keliling ni, mana ada rumah keliling ni, datang pada jauh. Siapa yang mengizinkan? Allah.
Berapa orang duduk dekat-dekat birai ni tak dapat datang? Ramai. Kalau siang hari ada orang kerja daripada Tanah Putih datang semayang. Tapi bukan semua. Orang kerja dekat-dekat belum tentu nyinggah sini, belum tentu. La haula wala quwata illa billah. Maka bila dihayati kalimat itu, barulah hilang rasa ujub dapat sampai ke masjid atau beribadah. Baik itu di akhir semayang kita digalakkan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya supaya saya dapat terus berzikir, bersyukur dan beribadat kepadamu ya Allah. Mesti minta Tuhan bantu. Tidak ada manusia dalam dunia yang boleh melakukan apa pun tanpa izin dan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tak akan mungkin dapat duduk dalam majlis ilmu melainkan Allah tolong dia. Seorang guru tak mungkin dapat mengajar ilmu yang bermanfaat kecuali Allah yang tolong dia. Seorang pegawai dan kaki tangan tak akan boleh melaksanakan apa juga kerja melainkan Allah yang tolong dia. Kita tak nak mengulang sejarah Qarun. Qarun ni dia kagum dengan diri dia. Dia lupa dia tu ada yang memberi pertolongan. Qarun ni dalam sejarah, dalam Quran direkodkan. Allah kurnia kepada dia harta melimpah ruah, makan tak habis. Dan perangai dia suka tunjuk kekayaan dia, show off. Kalau dia sekarang ada Instagram, hari-hari upload benda dia buat. Dia duit banyak. Dan orang ramai ketika itu begitu teruja nak jadi kaya macam dia. Allah rakamkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Allah Taala rekodkan dalam Quran ketika Qarun lengkap dengan pakaian dan perhiasannya, dia keluar daripada rumah jumpa orang ramai. Ketika itu qala allazina yuriduna al-hayata dunya, orang-orang yang nak kaya macam dia lalu mengangkat tangan berdoa, ya laita lana mithla ma utiya qarun. Bilalah kita nak kaya serupa Qarun. Sedap sungguh Qarun, naik helikopter kulu kile, naik yacht, naik kapal, naik kruh jalan. Oh seronoknya Qarun. Kita pun ada perangai begitu. Nengok Instagram orang kaya, bilalah aku nak dapat private jet begini. Nengok orang ni, bilalah aku nak begini-begini. Orang zaman Qarun pun begitu juga. Sampai mereka kata innahu lazu hazin azim. Ada di kalangan orang ramai itu mengatakan untungnya Qarun dapat anugerah macam-macam. Tak apa, dia kaya, itu rezeki dia. Tapi masalahnya Tuhan rakamkan. Bila wartawan, orang ramai tanya pada dia, macam mana tuan boleh kaya macam ini? Macam mana tuan dulu susah, sekarang boleh jadi kaya raya? Apa jawapan Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu je kesilapan Qarun. Bila orang tanya guna gamak mu jadi kaya, kaya ni sebab saya usaha, sebab saya yang fikir strateginya. Saya pergi kursus, saya belajar macam mana nak buat kekayaan, saya main saham, saya buat itu ini. Benda biar muka tak handsome janji kaya, saya macam-macam saya usaha. Ini semua saya buat, saya biayalah. Tak ada sikit habuk menyebutkan ini rezeki Allah. Tak ada sikit habuk. Allah rekodkan dalam Quran. Allah Ta'ala marah sungguh, murka. Lalu apa Allah hukum dia? Tenggelam dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka aku benamkan Qarun berserta wa bidarihi, dengan rumah-rumah dia sekali aku tenggelamkan ke dalam bumi, dan tidak ada yang dapat menolong dia ketika itu daripada azab aku, dan dia takkan dapat membela diri dia sampai bila-bila. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun adalah simbol orang yang kagum dengan diri dia. Dia kaya, dia rasa kerana usaha dia. Sikit habuk dia tak nampak itu pertolongan Allah.
Sebab itu ujub, kata Nabi, mesti kontrol. Kalau tak kontrol, kita jadi iblis, kita jadi Qarun. Lalu bila harta Qarun tenggelam bersama-sama dengan tuan dia, orang-orang dulu yang mula-mula dulu kagum dengan kekayaan dia, dia punya follower dia, netizen dia yang subscribe channel dia macam-macam, akhirnya left group lah ke unfollow dah. Semua dah tak ikut, semua dah tak berani. Akhirnya apa jadi pada mereka? Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Allah Ta'ala nganjirnya balik. Dulu orang-orang yang nak sangat jadi kaya seperti Firaun, seperti Qarun, ketika dia melihat Qarun dah tenggelam, akhirnya mengangkat tangan berdoa, wahai Allah, kau mewahkanlah rezeki kepada siapa yang kau kehendaki dari hamba-hambamu. Surah Al-Qasas ayat 82. Baru bin kepada Allah. Sebelum tu tak ada. Ayolah tuan-tuan ambil pelajaran. Ujub bukan benda kecil. Dia asal daripada kita rasa kagum dengan kehebatan dan kemampuan kita, tapi natijahnya boleh membawa kita jadi seperti Qarun dan juga iblis, dilaknat oleh Allah. Sampai sekarang Qarun tak ada hartanya, nama harta Qarun. Bayangkanlah sampai begitu orang sebut yang Ahmad Al-Baq punya harta tu harta Qarun. Qarun punya harta semua tenggelam habis, tak ada lah. Ulama membahaskan, lantas apabila kita tahu ujub ni bahaya, apa perkara-perkara yang kita kena hati-hati supaya tidak memercikkan api ujub dalam hati kita? Kata ulama, ujub ni dia ada punca dia, sebab dia ada 6 sebab. Pertama sekali, kita akan jadi ujub bila kita selalu dapat pujian. Ini hati-hati. Bila sering dipuji oleh orang, mudah untuk ujub. Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, bila kita tak henti-henti meraih kejayaan, berjaya. Baru ni APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, dapat kejayaan, tahniah. Tahun depan dapat pula PPC pula, Pingat Perkhidmatan Cemerlang, kejayaan lagi. Tahun selagi dapat pula Anugerah Belia Cemerlang, anugerah lagi. Tahun selagi dapat pula SMP, dapat bintang pula, sentiasa dapat kejayaan, naik pangkat pula lagi. Tidak salah benda tu semua, tapi dia punya ruang nak ujub sangat luas. Hati-hatilah. Yang ketiga, kata ulama, kita mudah ujub bila kita jadi popular, tersohor, dikenali ramai. Bahasa budak sekarang glamour, semua orang kenal. Ruang untuk ujub sangat dekat kena dengan kita. Yang keempat, bila ada kekuasaan, tanda tangan masih laku, ujub begitu hampir dengan kita melambai-lambai. Yang kelima, kalau kita mempunyai tahap pendidikan tinggi, intelektual yang tinggi, tahap kecerdasan yang tinggi. Tahap kecerdasan diukur dari apa? Pendidikan. Dia ada degree, dia ada master, dia ada PhD, dia ada diploma, dia ada ijazah profesional, CJ profesional. Itu ukuran kecerdikan. Makin banyak CJ dia ada, tidak salah, tapi ujub melambai-lambai, kena hati-hati. Dan yang keenam, orang boleh ujub, kata ulama, kalau dia diberikan kesempurnaan anggota tubuh badan, fizikal, muka handsome, hidung mancung, mata kuyu, biji mata biru, semat kulit putih, badan perutnya berketul-ketul 6 six pack, budak-budak panggil sekarang. Badan sado, sihat, tak ada penyakit. Tu kadang jumpa adalah orang-orang pencen, badan sihat, tak ada sakit, semayang berdiri, membaca tak pakai spek. Kadang sajalah mengecek, nanya benda petua, Haji umur berapa? Kata kalau ikut dah 70 lebih. Kata alhamdulillah, semayang berdiri, baca Quran tak pakai spek, benda rahsia. Tak ada benda, saya memang keturunan saya begini. Dia kata gitu. Ayah saya begini, ayah saya dah 90 meninggal. Dia ngira keturunan dia, sebutlah Allah. Ini Allah izin, Allah izin. Tak ada, dia lupa. Jadi Qarun esok, jadi Qarun nanti kena penyakit yang tak disangka-sangka, macam Firaun, Haman dan macam-macam lagi.
Sebab itu yang pertama yang kita kena hati-hati, hidup jangan dipuji sangat. Baik itu tuan-tuan, para ulama salafus salih, mereka sangat tidak selesa kalau dipuji. Baik itu kalau kita baca kitab-kitab kuning pondok apa semua, yang menulis tok-tok guru ni, nama dia tu depan dia letak al-hakir wal faqir wal macam-macam. Dia akan tawadukkan diri dia. Akulah yang miskin, yang hina di sisi Allah, yang duduk tunduk pada Allah. Barulah letak namanya, tok kenali ke apa. Sampai begitu. Dia tak nak, takut dipuji. Sebab itulah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia bercerita, pernah satu ketika Nabi dengar satu orang sahabat, dia puji seorang sahabat dia berlebih-lebihan sangat. Puji itu melampau-lampau. Puji sikit-sikit, semak awak hari ni biasa. Oh, semak demo hari ni bau sedap, sekilometer bau. Lain macam dia punya puji dia tu. Kalau jet tayar kereta 4-4 ke atas, ini bahaya. Kita jet sikit dah lah, 4-4 ke atas. Bila Nabi tengok orang ni puji melangit sangat, Nabi sahun dia, ahlaktum au qata'tum zahra rajuli. Nabi beritahu, awak telah membinasakan kawan awak, awak telah potong punggung kawan awak, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi marah. Potong punggung ni pepatah Arab belagaknya, ya, macam awak akan merosakkan dia, seolah begitu, ya. Awak dah membinasakan dia. Dia molek tadi biasa-biasa awak dah puji melambung tu, selalu dah. Kerana awak puji melambung sangat. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah pesan, al-madhu huwa zabhu. Ingat, kata dia, pujian adalah sembelihan. Setiap kali orang puji awak, dia nyembelih awak masa itu, kata Umar Al-Khattab. Ni direkodkan dalam kitab Fathul Bari. Orang tanya, kenapa Tuhan cakap begini? Kenapa puji orang macam kita sembelih orang? Kata dia, ada satu riwayat, kata dia, Nabi dia pernah tengok Abu Bakar bercerita, ada seorang lelaki muji orang lain depan Nabi. Nabi sound, Nabi marah orang itu. Wailaka qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika. Umar kata, Abu Bakar cerita pada saya, bila Nabi dengar orang tu puji melampau-lampau, Nabi marah orang yang muji. Nabi kata, wailaka. Wailaka ni kalau bahasa kita terjemahan kasar lah, maknanya celaka engkau, kurang hajar, kurang hasam, seolah begitu, kurang asam, kau telah qata'ta unuqa sahibik, kamu telah mengerat leher kawan kamu sendiri. Maknanya awak ni bukannya kawan, bunuh member ni, bunuh member. Sahabat jadi heran, sudahlah, apa salah akunya? Nabi terangkan, man kana minkum madihan akhahu la mahalah falyakul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan ahsibuhu kaza wa kaza in kana ya'lamu zalika minhu. Nabi kata, siapa-siapa sahaja di antara kamu yang nak juga muji orang, mana hidupnya memang suka muji orang, silakan, tetapi alah cakap, kata Nabi, kena beralah bila bercakap. Macam mana nak cakap? Hendaklah kamu ucapkan ahsibu fulan wallahu hasibuh. Maknanya kita kena katakan, setakat yang saya tahu dia orang baik. Begitu je. Macam kadang kan kita ada orang jumpa, apakah pandangan tuan terhadap si fulan bin si fulan? Oh, dia ni baik sangat orangnya, saya memang suka dengan dia ni, mulut ramah, dengan orang senang berkawan, dia memang bagus orangnya. Itu kalau ikut undang-undang yang Nabi ajar, tak boleh. Kita kena alah cakapan. Mana datang orang tanya, cik, macam mana pandangan cik tentang si fulan bin si fulan? Setakat yang saya tahu, kena ada alah begitu. Setakat saya tahu dia baik orangnya, dia ni beralur orangnya, cakap pun berlembut dengan orang, baik. Setakat yang saya tahu, orang lain wallahu a'lam. Itu lapis cakap. Sebab Nabi tak bagi puji yang melampau-lampau. Justru kepada para yang suka memuji-muji, yang kaki-kaki ampuh, pantang baca Facebook, asyik nak tunjuk ibu jari, sok mau muji, sok mau tak apa dipuji, like terbaik bosku, terbaik, tak tahu apa yang dipuji. Ingat, agama mengajarkan, awak muji orang, awak menjahanamkan orang.
menjahanamkan kawan kita dengan pujian, sebab dia akan esok dia jadi tak sedar diri, dia jadi ujub, dia rasa dia hebat dek kerana kita lambung siang malam. Sebab itu kata ulama, nak puji boleh, Nabi pun ada puji sahabat-sahabat dia yang hebat, tapi jangan puji benda tak wujud. Benda tu tak dibuat oleh orang itu, kita reka-reka sebab nak membodek, tak boleh. Contoh, kita puji bos kita di pejabat, oh bos kita ni bagus orangnya, tak kedekut lalu dengan anak buah. Anak buah kalau jumpa ada susah bagi, pada engkau je dapat, orang lain seposim tak merasa duitnya. Awak je rajin cium tangan sampai ke siku, mana dapat duit. Bodek sampai ke siku, memanglah merasa duit dia, orang lain tak merasa bapak kedekut. Jadi kita memuji benda yang tak wujud. Kita memuji dia, handsome boh hari ni, nampak molek, nampak kuruh. Kuruh apa? Dia seluar dia kancing pakai tali pinggang lah, kancing tak boleh lah. Kita puji benda tak wujud. Oh, ini kalau puji benda tak wujud, kata ulama, dalam hadis Nabi pesan boleh diambil tindakan. Iza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihimut turab. Kata Nabi, kalau engkau berjumpa dengan satu manusia yang gemar muji orang, muji sama, ambil debu tabur di muka dia, kata Nabi. Hadis Muslim. Puji memang bagus, tapi awak merosakkan orang. Ini puji membodek lah maknanya, ya. Ada satu riwayat lain daripada Al-Miqdad bin Aswad, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthia fi wujuhil maddahin at-turab. Nabi memerintahkan kami taburkan tanah pada kepala ataupun muka orang yang sedang memuji kita. Dia puji kita melampau, ambil pasir tok atas kepala, ambil, nak puji lagi, kutuk lah pula. Kutuk tak apa, jangan puji. Kutuk aku jadi berambi, kita akan jadi berhati-hati. Macam ceramah lah, ceramah orang duk muji, oh terbaik ustaz, sedap ceramah, dia takkan berhati-hati lah. Cuba diberi teguran, ceramah malam ni ustaz, hadis tadi rasa baris tak berapa betul, ayat Quran tu maknya, kita tegur secara akademik. Jadi dia akan jadi study lagi, berhati-hati lagi, kaji lagi. Ini dok semua orang terbaik ustaz, beres boh, terbaik. Memuji itu tak dibenarkan, sebab boleh mengundang ujub kepada orang yang mendengar. Seperti saya sebutkan tadi, ni bukan maksudnya tak boleh memuji, dah. Habis tak boleh puji ke? Boleh, tak ada masalah. Nabi SAW sendiri pun suka puji sahabat-sahabatnya. Dalam satu riwayat daripada Amr bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sami'tu abi yaqul ma sami'tu Rasulullah yaqul li hayyin yamshin innahu fil jannati illa li Abdullah bin Salam. Nabi puji sahabat. Aku mendengar ayah aku cerita, kata Amir bin Sa'ad, Nabi kata, aku belum pernah dengar Nabi sebut isytihar depan orang ahli syurga, nama-nama ahli syurga. Tapi satu hari Nabi sebut depan-depan kami. Nabi kata, kalau kamu nak tengok ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi, pandanglah Abdullah bin Salam. Mana Nabi puji dia. Nabi pun memuji juga. Ini hadis Bukhari Muslim. Tetapi pujilah benda-benda yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Bila sebut tentang pujian, muslimin muslimat sekarang sekalian, sekarang ni kita melihat masyarakat kita ni gila pujian. Gila pujian. Gila dipuji, suka populariti, not popular. Ini dia panggil penyakit asyuhrah. Asyuhrah ni not soho, suka tersoho. Hari ini perkara yang diburu oleh manusia adalah popularity, likes, follower. Ini buruan manusia-manusia moden hari ini. Dalam zaman gadget dan teknologi canggih, manusia telah berkongsi dan menyebarkan apa saja yang berlaku pada diri dia supaya seboleh-bolehnya dia jadi popular, supaya dia dapat likes, follower dan dipuji. Natijahnya manusia, dia akan tampillah dengan penampilan-penampilan yang berbeza untuk nak mendapat perhatian manusiawi. Ini yang sedang berlaku sekarang.
kita melihat hampir keseluruhan kepelikan, keanehan yang dilakukan oleh manusia disebabkan oleh cinta populariti. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet, Facebook, Instagram, di mana-mana sajalah, ada orang nak tampil supaya dipuji dia lah orang yang pelik-pelik. Dia cat rambut warna-warni, ada cat rambut jalur milang, ada pula botok sebelah sini, biar pula panjang sini, macam-macam pesen supaya dia dikenali orang. Itu baru bak rambut. Belum lagi bak simpan misai pelik-pelik, dia tarik sepanjang-panjang, dia lipat, sangkut pula kat telinga, macam-macam pesen. Orang pun puji, oh hebat demo, misai macam rambut tarik gitu. Ada yang buat janggut pelik terbelah begini, buat macam ni. Ada hias leher, pakai pakaian yang pelik-pelik. Tapi bila kita tegur, dia akan kata, saya tak ada nak cari populariti, saya adalah diri saya mengekspresikan seni pada diri saya. Tuan-tuan, percayalah, demi Allah, kalau orang macam ni duduk dalam hutan, dia tak pakai begitu, sebab tak ada orang pun nak menengok dia. Beruk mana reti nak muji. Dia jadi begitu kerana dia tahu ada orang yang memandang, kerana ada orang yang akan memuji, ada orang akan respon dia, ada orang akan like dia, ada orang akan respect dan macam-macam lagi. Ini adalah penyakit. Sebab itu Nabi SAW lakat, ini boleh merosakkanmu. Dan yang paling kita khawatir sekarang, kita beribadat pun sekarang pun kerana nak kemasyhuran. Ini yang paling kita takut. Walaupun nampaknya berbeza, tapi hakikatnya tak sama. Cinta kemasyhuran, cinta pujian, nak jadi popular, dan sekali lagi kita dilanggar dengan kuat oleh arus asyuhrah, syuhrah, dan dijangkiti dengan demam keterkenalan ini, nak jadi terkenal. Dan yang paling kita khawatir, kalau kita selaku para pendakwah atau orang yang beribadah masuk ke dunia dakwah kerana nak dikenali, kerana nakkan pujian, nak supaya jumpa orang minta selfie tanda tangan, orang rosak. Awak kalau buat kerja agama, nak ke benda itu pun orang. Awak datang ibadat, nak ke benda itu pun orang. Baik itu kata Salamah Ibnu Dinar Al-Madani rahimahullah, kata dia, sembunyikanlah kebaikan-kebaikan kamu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukan kamu. Sembunyikanlah, tak payah tunjuk. Tunjuk boleh, nak mengajak orang kebaikan, ini tak nunjuk, nak nunjuk dia hebat, ini masalah. Itu dia panggil ujub. Dia nak menunjukkan kehebatan. Baik itu kalau kita baca kitab-kitab karangan ulama salafus salih, ulama dahulu begitu benci kepada kemasyhuran. Mereka paling tak suka kepada populariti. Ulama dulu mereka lebih senang andai kata nama mereka tak disebut-sebutkan oleh manusia. Bahkan mereka sangat gembira kalau orang tak kenal dia, dia suka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia ulama besar, pengasas mazhab Hanbali. Dia pergi satu buah daerah kampung, orang kampung tu pegang mazhab dia, orang kampung tu tak kenal pun dia. Singgah di masjid, tumpang tidur, AJK halau keluar, bayangkanlah. Tapi macam mana Imam Ahmad bin Hanbal? Suka. Dia kata, alhamdulillah orang tak kenal ke kawan? Suka. Kalau kita la ilaha illallah repot jabat agama, awak tak kenal penceramah, demo tak kenal barang, tak kenal barang demo ni. Aku penceramah Soho, tak, dia keluar je jalan, jumpa dengan tukang buat roti, tukang jual roti. Dah malam, tukang jual roti tanya, cik ni nak ke mana? Dia pun tak kenal juga. Saya ni musafir, jalan-jalan, merantau, mencari tempat orang, belajar-belajar. Ben nak tidur di mana? Tak tahu tidur di mana. Tidur di masjid, AJK halau. Pakcik ni jawab, memang AJK lantikan baru memang garang sikit. Dia semua orang bengkel-bengkel Melaka tu layanlah, tidur rumah saya sudah. Saya duduk dengan rumah yang anak dah besar-besar, memang tidur rumah saya.
Sepanjang jalan Imam Ahmad bin Hanbal tengok pakcik ni mulut kumat kamik, tak tahu baca benda. Sampai di rumah dia pun diberi persalinan tidur. Sebelum tidur Imam Ahmad tanyalah, minta maaf pakcik, saya ucap terima kasih lah bawa ke rumah tidur, cuma saya nak tanya satu, daripada tadi nak menanya, pakcik mulut kumat kamik sepanjang jalan baca apa? Oh, saya istighfar tuan. Istighfar je? Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa fadilat dapat aman? Nak tahu jugalah. Dia kata, yalah istighfar ni, kata pakcik ni, dia boleh menghapus dosa, tu memang sendok. Tapi saya sendiri tuan, sejak saya amalkan istighfar ini, kalau saya berdoa pada Allah, kebanyakan doa tu mustajab, minta dapat, minta dapat. Itu saya komitmen untuk baca ni memang tak berhenti lah. Imam Ahmad rasa kagum, dia pun kata, memang pakcik semua minta dapat setakat ni? Kata pakcik ni, saya minta setakat ni insya-Allah semua dapat, cuma ada satu doa je, kata dia, saya dah minta lama tak lulu-lulu, ngapa Tuhan tak beri, saya pun tak tahu. Pakcik doa apa? Adalah satu doa tu, saya doa, ya Allah, berilah aku peluang sekali Imam Ahmad bin Hanbal tidur rumah aku nak nyambung dia makan nasi sekali, biar dia rasa tidur rumah aku. Agaknya Tuhan kata, layarlah kengkam, minta pelik-pelik sangat. Agaklah. Imam Ahmad terkejut, kata pakcik, saya lah Ahmad bin Hanbal. Nangis pakcik ni. Cerita ni ada 2 pelajaran, 3 pelajaran kita boleh ambil. Pertama, pelajarannya hikmah istighfar. Walaupun benda simple, tapi dia boleh menjadikan doa mustajab. Yang kedua, tawaduknya Imam Ahmad bin Hanbal sampai orang tak kenal dia, dan dia tak kisah. Bagi dia, dia suka orang tak kenal. Kenapa ulama begitu suka kalau orang tak kenal mereka? Sebab nak menjaga keikhlasan. Dia nak menjaga hati dia supaya tidak terfitnah ketika dipuji melama-lama oleh orang. Kan kita kalau jumpa tok-tok guru, orang alim, kita kan macam-macam, doa, minta, cium tangan. Kalau dia tu tak ada tasawuf, rasanya hanyut, jadi rasa macam iblis, esok rasa besar. Lepas tu geng-geng ni senang, tak payahlah orang kenal. Hamad bin Zaid bin Dirham rahimahullah pernah bercerita, pernah sekali saya berjalan bersama Ayub As-Sakhtiyani, maka dia membawa saya berjalan ikut jalan pintas, ikut shortcut. Saya heran, saya tanya kepada dia, wahai tuan guru, kenapa ikut jalan lorong tikus ni, tak ikut highway jalan besar? Kata Ayub As-Sakhtiyani, saya ikut belakang sebab laluan utama sekarang ni orang ramai lalu. Saya tak nak orang lalu nampak dia, panggil saya, ustaz, ustaz, jom ambil gabung ustaz, jom. Salah ustaz, Allah ustaz. Nak selfie, nak tanda tangan, macam-macam benda. Saya tidak mahu orang memanggil-manggil saya, Syekh Ayub, Masya Allah, kerana boleh merosakkan hati saya, kata Syekh Ayub As-Sakhtiyani. Ini ada dicatatkan oleh Ibn Sa'ad dan juga Al-Fasawi dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Sebab itu malang kalau ada di kalangan kita dahlah ibadat tu tak berapa sempurna, nak pula orang puji, ceramah nak orang puji, ngajar nak orang puji, tunjuk korang awak lah orang hak mengajar kulu kilenya. Bukannya tidak boleh masuk dalam Facebook gambar awak pergi berceramah ke sana kemari, merentah laut, darat, udara, kejap naik berterbang, kejap naik peri, tak ada masalah. Tapi kalau tak dijaga, boleh merosakkan hati. Inilah yang penyakit dalam agama disebut riak. Riak ni suka orang tengok, ataupun penyakit sum'ah, suka orang dengar, dan ujub, rasa kagum dengan kehebatan diri dia. Kadang awak mengajar masjid surah tapi bercakap tak ada tasawuf langsung. Oh, saya ceramah sana dulu gini-gini, saya ceramah sini, saya TV 10 episod. Awak nak cerita apa sebenarnya? Nak cerita banyak ceramah sini-sini? Oh, saya ceramah baru ni kat sana, orang penuh sampai tepi sungai, penuh orang. Tak, apa matlamat sebenarnya? Nak cerita apa? Nak cerita sebab tempat kita tak ramai, orang lain ramai? Allahu a'lam.
Ulama dulu tak cerita benda gitu. Dia kalau boleh tidak mahu orang tahu pun. Ada beberapa kisah salafus soleh yang kita boleh ambil pelajaran. Ayub Asy-Sikhtiyani dalam kitab Al-Hilyah disebutkan, dia ni orang semayang malam. Tiap-tiap malam anak murid dia, pembantu dia duduk rumah tahu dia semayang malam. Tapi bila dah dekat dengan subuh, dia akan baring di katil dia. Apa dia buat? Bila kat subuh barulah dia bangun. Bukannya dia bangun tidur, dia sebenarnya tak tidur, tapi dia tak nak orang tahu malam tadi dia dah ibadat. Dia baring juga buat syarat. Macam kita kan, kalau dah bangun pukul 3 pagi, dah pakai kain plekat, baju Melayu, pakai kopiah, mana sampai subuh lah tu lah pakaian kita. Orang rumah terkejut, awal bangun? Kawal pukul 3 bangun dah. Dia cerita ke rumah dia. Ayub Asy-Sikhtiyani tengah malam dia semayang, kat subuh buka pakaian, pakai baju tidur balik. Dia tak nak orang tahu malam tadi dia ibadat. Padahal duduk serumah tu. Punya dia jaga keikhlasan. Ini direkodkan oleh Abu Nuaim. Begitu juga diriwayatkan daripada Sulaiman bin Daud Al-Hashimi. Ulama dulu menyampaikan satu hadis, dia baca satu hadis, dia rasa dia ikhlas ke tak, dia cek dulu. Dia baca lagi, tak ikhlas, dia ulang balik hadis yang pertama. Bayangkan baca satu hadis saja, terdetik rasa aku ni lebih cerdik pada jemaah, dia ulang balik hadis tu. Dia tak berani. Begitulah keikhlasan dan hati-hatinya ulama dulu. Sebab itu kita yang datang mengaji, datang belajar lagi kena hati-hati. Ujub ni cepat betul pengganggu. Tuan-tuan datang dengar ceramah, balik keluar ni kan, orang luar ramai yang tak dengar ceramah. Orang yang tengah beli-beli makan dekat dengan bazar, dekat dengan bangunan belakang. Kita jadi ni semua makan je kerja. Datang masjid dengar ceramah macam aku. Dia setan. Paling senang mengganggu orang menuntut ilmu. Paling senang. Baik itu Ka'ab pernah pesan pada anak muridnya yang suka menulis hadis. Ada satu murid dia, setiap hadis dia tulis, ittaqillah. Kata dia, wahai muridku, mu kena takut pada Allah. Warda biduni minal majlis wala tu'zi ahda fa innahu la mala'u ilmu bainas sama' wal ard ma'al ujub ma zadaqallahu illa bihi illa safalan wa nuqsana. Wahai anak muridku, mu tulis hadis bagus. Nanti kalau ilmumu sampai memenuhi langit dan bumi, tapi dalam hati kau ada sikit ujub saja, maknanya rasa kagum. Aku mengaji 3 tahun, tulis hadis seorang, habis satu buku. Orang lain datang melengahnya, mana dapat ilmu? Ujub. Dia kagum dengan diri dia. Maka kamu tak dapat apa-apa kecuali Allah hina kamu dan dikurangkan segala amalan kamu. Tak ada nilai. Kan ada pula, tak payah mengaji lah, kita menyanyi lah ustaz. Kalau itu payah sangat, syarat itu syarat ini. Ini nak jaga hati. Lepas tu kata Sayyidina Ali, susah jaga hati ni. Al-ijabu diddus sawab wa afaqul albab. Ujub ni dia menolak kebenaran dan tanda-tanda awal orang yang akal berpenyakit. Ingatlah, kalau kita datang mengaji atau kita datang mengajar orang, rasa kita lebih bagus pada orang lain, ujub, buanglah. Dia sebenarnya penyakit-penyakit begitu untuk orang yang baru-baru nak yang alim saja. Kalau orang alim yang sebenar tidak begitu. Saya secara peribadi dulu pernah berjumpa dengan satu orang ulama. Dia punya tawaduk, tuan-tuan, la ilaha illallah. Tak pernah jumpa orang macam tu. Orang yang saya masukkan, Allahyarham Dr. Surin Abdul Halim bin Ismail Pitsuan. Dr. Surin Pitsuan ni, dia tok guru pondok, tapi dia juga adalah fellow kehormat di Oxford University di UK. Dia tok guru pondok, pakai jubah serban macam tuan-tuan. Cakap orang putih, kalau tutup mata ingat orang putih cakap. Dia Queen English. Hello love, come to the bus, gone to town to die. Tak ada langsung bunyi Thailand. You can go to school, tak ada. You go to school every day, tak ada. Cakap bunyi masalah. Dia ni dulu bekas Setiausaha Agung ASEAN. Dia diplomat. Dia bekas Menteri Luar Thailand.
dan dia dianugerahkan 13 gelaran doktor kehormat. Bukan 1 2, 13 universiti yang bagi dia doktor kehormat. University of Bristol, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Melaya, banyak doktor saja 13. Dia PhD. Lepas dia bersara dari dunia diplomatik, dia balik ke dunia akademik, dan terakhir dia jadi profesor adjung dan fellow kehormat di University of Nara dekat dengan Jepun, dengan Universiti Melaya. Dan dia memang fellow kehormat di Oxford University, sama dengan Dr. Al-Akiti tu, samalah, dia dekat-dekat je bilik dia, meja dia. Dan lepas dia bersara politik, dia ada pondoknya di Nakhon Sri Thammarat di Thailand. Tok guru pondok pakai semuta, pakai jubah, ceramah cakap orang putih, cakap Arab pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dia, tak nyangka dia ada gelaran sebanyak itu. Tuan-tuan balik kan cari lah internet, Dr. Surin Pitsuan, meninggal dah. Alim besar, tawaduk, pakai relax je, tawaduk. Lepas tu saya katakan, orang-orang kalau dah betul-betul berilmu, dia relax je. Yang geger-geger ni baru nak up, baru nak kena alik betul. Tapi dia punya geger lain macam. Baru belajar belebat, ajak tumbuk dah, jenis-jenis begitu. Baru belebat je, belum belajar buah lagi. Dia beragah. Ayolah, jadi yang pertama, yang lain tu kita tak ulas lah. Nombor 1, jauh daripada ujub ini, elakkanlah puji-pujian. Elak kalau boleh, elakkan, jangan minta dipuji. Lepas itu Imam Izzuddin Abdul Salam, ada orang pernah tanya dia, tuan, kalau nak jaga ujub, adakah sampai kita tak boleh tunjuk langsung amal ibadat kita pada orang? Semayang belakang tiang, semayang di rumah, tak ke masjid lah jawabnya. Kata Izzuddin Abdul Salam gini, di amalan ketaatan pada Allah ni ada 3. Pertama, ada amalan yang memang disyariatkan untuk dinampakkan, ada, dan ni tak boleh sorok. Apa contohnya? Azan, nak sorok macam mana? Memang kena dibunyikan. Apa lagi? Qamat, kutubah takkan khatib nak duduk bawah mimbar tu pula, sebab tak nak popular, sebab ada live hari Jumaat, duduk bawah menyurut tak boleh. Syiar mesti ditunjukkan. Atau mengantar jenazah, tak naklah hantarkan takbir pula, la ilaha illallah, siapa nak ngangkat jenazah tu? Ada amalan memang kena ditunjukkan dan tak mungkin disembunyikan. Yang kedua, ada amalan yang kalau diamalkan secara sembunyi itu lebih afdal daripada ditunjukkan. Contohnya, kita membaca berzikir misalnya, zikir yang tak nunjuk korang sangat, kita zikir diri kita, tak adalah sampai bising bangun nak tunjuk dia zikir ratus ribu, tak, dia tidak menjaharkan. Ada yang elok tak ditunjukkan. Dan ada amalan yang kadang, kata dia, terkadang disembunyikan dan terkadang elok dinampakkan, tapi bergantung kepada kekuatan hatimu. Apakah dia? Pertama, dakwah. Yang kedua, sedekah. Jadi tuan-tuan, kita lebih tahu kekuatan hati kita. Kalau rasa kuat nak tunjuk, tunjukkan. Kalau rasa tak kuat, zikirlah banyak dulu. Marilah sama-sama kita menjaga hati kita daripada sifat ujub ini, mudah-mudahan. Banyak diterangkan tapi masa kita tidak begitu mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu pada minggu hadapan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan.
kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.